terkini. Kita ucapkan terima kasih kepada Parti PAS yang akhirnya membantu Ustazah Mastura yang kalah saman fitnah membayar saman fitnah kepada DAP. Jadi Ustazah Mastura ini diarahkan oleh mahkamah membayar apabila beliau kalah dalam saman fitnah, dan ganti rugi itu hampir 1 juta ringgit kepada pemimpin DAP. Jadi tahniah kepada walaun-walaun tit, tahniah kepada lebay-lebay yang memberikan wang sempena Chinese New Year kepada 3 pemimpin DAP, Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan juga Teresa Kok, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku, saya ingin memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan data. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. So, ini dia sahabat semua, Siti Mastura selesai bayar saman fitnah sebanyak 830,000 lebih kepada DAP. Tahniah kita ucapkan. Akhirnya beruntunglah pemimpin-pemimpin DAP, sahabat semua. Jadi sekali lagi, Ahli Parlimen Kepala Batas Ustazah Siti Mastura Muhammad telah menyelesaikan bayaran saman fitnah berjumlah 830,034.75 sen kepada 3 pemimpin DAP. Bayaran itu dibuat ke akaun SN Nair and Partners firma Guaman yang mewakili veteran DAP Lim Kit Siang, bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng dan juga Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Pembayaran ganti rugi dan kos guaman itu dibuat melalui penyerahan cek kepada Datuk Sangkara Nair. Jadi peguam Siti Mastura iaitu Farizal Yusuf berkata, pembayaran ke akaun firma Guaman Nair telah dibuat tetapi wang itu akan disimpan ke dalam akaun peguam cara sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan diselesaikan. Siti Mastura kalah dalam kes saman fitnah kerana mendakwah Kit Siang dan Guang Eng mempunyai kaitan keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Melaya PKM iaitu Chin Peng. Selain menuduh Teresa Kok turut mempunyai kaitan dengan mereka. PAS kemudiannya melancarkan kutipan derma jihad dalam kalangan ahlinya untuk mengumpul dana bagi mengelak Siti Mastura hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi itu dia sahabat semua, satu perkembangan yang mengejutkan kita, tetapi akhirnya PAS telah pun membantu membela penfitnah ini untuk membayar saman fitnah hampir 1 juta itu. Jadi itu antara perkara yang mengejutkan kita. Jadi kita harapkan dan kita galakkan pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin parti daripada Parti Islam se-Malaysia ini untuk terus menfitnah, untuk terus menghasut seperti mana yang dibuat oleh Ustazah Siti Mastura ini yang akhirnya terpaksa membayar ganti rugi hampir 1 juta ringgit. Jadi kalau setiap kali menfitnah lepas tu kalah saman fitnah, beruntunglah, bertualah parti DAP dan juga pemimpin-pemimpin DAP kerana walaupun saban malam, saban hari, siang, pagi, subuh Parti PAS ini menyerang DAP, pelbagai kecaman komunis lah dan sebagainya, tapi akhirnya yang memberikan sumbangan kepada parti DAP, kepada pemimpin-pemimpin DAP ini adalah daripada Parti PAS, walaun-walaun tit, lebay-lebay dan Parti Islam se-Malaysia ini. Tahniah, teruskan. Jadi dalam satu isu lagi, hari ini beberapa walaun-walaun tit kena kecam, kena balun oleh seluruh rakyat Malaysia apabila membuat sindiran kononnya berat hati balik kampung tiada tol percuma. Itu soalan daripada pemuda PAS yang mendapat kecaman daripada warganet dan juga rakyat Malaysia. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Pemuda PAS Malaysia hari ini dilihat mengundang kecaman orang ramai apabila bertanyakan sama ada netizen berat hati untuk balik kampung jika tiada tol percuma pada sambutan Syawal nanti. Soalan pemuda PAS itu susulan keputusan kerajaan menghentikan pemberian tol percuma sempena musim perayaan dan menggantikannya dengan pendekatan yang lebih bersasar. Kalau raya tahun ini tiada tol percuma,
kalian berat hati tak balik kampung nanti soal pemuda PAS ini? Menurut hantaran di Facebook rasmi saya Pemuda Pembangkang itu. Jadi rata-rata komentar yang menyusul menempelak PAS termasuk berkata, di luar musim perayaan, elok pula ahli dan penyokong parti itu menghadiri muktamar tahunan PAS pusat tanpa perlu merintih dan melakukan tol percuma. Jadi terdapat juga secara sinis mencadangkan agar mereka yang balik beraya di negeri-negeri dikuasai Perikatan Nasional, PAS khususnya, seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah, membuat tuntutan dengan wakil rakyat masing-masing. Katanya sesiapa balik ke Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis bolehlah klaim duit minyak dan tol dengan ketua kampung dan wakil rakyat PAS, perli pengguna Facebook Muhammad Nur Ismail. Jadi itu antara kenyataan sinis jawapan komentar yang diberikan ya oleh warganet apabila kononnya pemuda PAS ini cuba untuk menghasut dan sebagainya, tapi ya, kena balun pula jadinya. Dan untuk seterusnya, 2 penggal jadi Menteri Besar Terengganu, kamu buat apa? Menteri Besar Kerajaan Terengganu PAS ini telah dikecam, telah dipersoalkan oleh rakyat, ya. Dan ada yang mengatakan bila kerajaan 320 mentadbir negeri, apa yang berlaku? Mari kita lihat kenyataan media ini daripada Norma Razwan. Awal tahun dan penghujung tahun lepas, Terengganu penuh dengan isu kontroversi seperti hakisan pantai yang teruk, isu OKU dipukul dan bermacam-macam lagi. Paling memalukan, kata Razwan Norman, bonus kaki tangan awam kerajaan Terengganu tetapi meminta daripada kerajaan pusat. Tahun 2023, kerajaan Terengganu terima 802.2 juta ringgit yang pelik dikabarkan 81.2% iaitu 681 digunakan untuk emolumen. Ini satu pentadbiran yang sangat lemah. Jika berniaga kedai warung nasi lemak pun boleh lingkup, beli kereta Esko hampir 200,000 tetapi nak selamatkan rumah penduduk kerana hakisan hanya 120,000 hingga rumah kubur dan jalan raya di bawah arus. Sudahlah bawa pelaburan 4.1 juta sahaja. Tak pastilah pelaburan ini sebab ada taukeh dari Pahang buka kedai motor 4 cawangan di Terengganu. Kelantan pula lebih jauh lebih hebat bawa pelaburan lebih 600 juta ringgit. Dr. Sam kononnya calon Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimana nak uruskan negara soalnya? Bab ekonomi hancur habis. Singapura tu pula yang kecil, tiada air, tiada minyak, boleh jadi negara maju soalnya. Jika Terengganu tiada minyak, bagaimana atau menjelang tahun 2050 minyak sudah habis dan juga tiada value soalnya. Padahal negeri ini indah pantainya, besar negerinya, macam-macam boleh buat tarikan pelancongan. Apa idea untuk jana ekonomi? Apa visi dan misi Menteri Besar Terengganu ini? Katanya lagi. Menang 32-0 cukuplah hanya menipu menjanjikan syurga. Jangan ambil kerja Tuhan siapa ke surga neraka ini sedangkan kamu sendiri pun belum tentu ataupun belum tahu nasib ke mana. Begitu mudah melemahkan minda orang Terengganu dengan mainan agama. Akhirnya negeri ini terbeban dengan hakisan. Di belakang PMX, apa yang Menteri Besar tidak kata? Kerajaan Madani ini gagal katanya. Tetapi hakikat nilai kewangan negara ini adalah terbaik di dunia Islam. Nilai dagangan cecah lebih RM2 triliun ringgit. Tapi nak bonus dan selamatkan negeri terpaksa minta ehsan daripada kerajaan pusat. Sekarang ni, siapa yang gagal? Sukar jugakah jika ada PhD angkasa sedangkan rakyat Terengganu perlukan PhD bumi untuk selamatkan bumi Terengganu, kata Norman Razwan. Pedas komen ini sahabat semua. Tapi itulah hakikatnya. Kita kena terima hakikatnya bahawa walaupun Menteri Besar Terengganu mengatakan kerajaan Madani ini gagal, tetapi sebenarnya mereka berkata seperti itu untuk menyembunyikan kegagalan sebenar mereka. Kegagalan Menteri Besar Terengganu memimpin, menarajui, mengetuai kerajaan PAS negeri Terengganu ini. Yang nyata memang gagal. Tapi apa yang lebih diutamakan adalah utamakan keselesaan esko-eskonya, lebay-lebaynya, pemimpin PAS dan sebagainya. Itu yang kita lihat sahabat semua. Dan itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Khususnya PAS Derma Jihad Pembela Fitnah. Jadi, apapun
Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.